السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan ambil ingat pesan Nabi ni. Maksud daripada hadis ni apa tuan-tuan? Hidup atas dunia jangan buat benda salah. Hidup atas dunia jangan buat benda salah. Kita buat benda salah walaupun benda kita pandang kecil. Benda kita pandang kecil, kita pergi tengah orang aja. Kita anggap kecil aja benda tu. Kita pergi bercakap sedap mulut kita dekat satu orang. Tiba-tiba benda tu tak betul. Benda tu fitnah. Itu benda Allah tak suka. Satu benda salah kita buat, kita mendedahkan diri kita kepada bala bencana, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Duk atas dunia, otak fikir satu, hati ingat satu. Nak jadi orang baik, nak buat benda baik. Cukup. Tak mau hal lain. Kita nak jadi orang baik, kita nak buat benda baik-baik. Cukup untuk nak bagi keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Tak mau ingat jahat, tak mau ingat tak elok, tak mau ingat nak buat benda yang esok boleh jadi susah, boleh jadi menyesal kita di sana. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18, muka surat 54. Muka surat 54. Bab ma jaa fi khulud ahli jannah wa ahli nar. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kekal ahli syurga dalam syurga dan kekal ahli neraka dalam neraka. Malam ni kita nak tengok siapa yang mati, kalau sekiranya dia mati Islam, beriman kepada Allah, tapi ada dosa, dia akan masuk neraka dulu. Lepas dia masuk neraka, dia kena azab. Selesai azab ke atas dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, khulud fil jannah, tak keluar daripada syurga. Tapi bagi orang yang mati kafir, na'udzubillah min zalik, bagi orang yang mati kafir, mati masuk neraka, khulud dalam neraka, dia dalam neraka sampai bila-bila. Ini tajuk yang kita nak tengok malam ni. Ketahuilah saudaraku, sehabis-habis besar bahagia orang yang tinggal dalam syurga ialah yang berkekalan serta kekal di atas hal yang demikian itu. Kemuncak kepada bahagia manusia ni apabila masuk syurga. Pasal apa? Bila masuk aja syurga tak keluar dah. Itulah kemuncaknya. Dan sehabis-habis besar celaka orang yang tinggal dalam neraka ialah yang kena dera dan seksa yang tidak terperikan. Yang paling celaka ialah bila masuk neraka tak boleh keluar daripada neraka. Inilah kecelakaan yang abadi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila. Itu yang kata khulud, yang kata khalidina fiha abada. Tu maksud dia tu khalidina fiha abada, kekal dia di dalam dia selama-lama. Selama-lama tu sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau kalkulator dia kata infinity. Dia tak ada sud. Dia tak ada penghujung. Tak ada jawapan kepada bila tu, tak ada jawapan. Kata ni saya ni nak masuk neraka sampai bila? Sampai bila-bila. Dia kata dah lah sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila. Bagi orang yang mati kafir, kekal dia di dalam neraka sampai bila-bila. Bagi orang yang dah masuk syurga, dia akan kekal dalam syurga sampai bila-bila. Ini dia nak beritahu. Serta kekal pula dia atas hal yang demikian itu. Maka bermula dalil dia menunjukkan atas kekal di dalam neraka, kekal ahli neraka di dalam neraka dan kekal ahli syurga di dalam syurga itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u Allahu an-nas yaumal qiyamah fi sa'idin wahid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dikumpulkan Allah akan orang-orang pada hari kiamat di atas bumi yang rata yang satu, iaitu bumi yang dinamakan mahsyar. Dia kata manusia akan dihimpunkan Allah di satu tempat yang dinamakan mahsyar. Di kalangan ulama tauhid, tuan-tuan, ada yang berpendapat mengatakan bumi mahsyar itu ialah padang Arafah. Itu satu pendapat di dalam tauhid. Lain pendapat, dia kata wallahu a'lam, mana tempat Allah yang mengetahui. Pokok pangkalnya semua manusia daripada Nabi Adam alaihi salam sampai hak penghabis sekali beranak keluar mai di atas dunia ni sebelum jadi kiamat akan berada di satu tempat yang dinamakan mahsyar. Mahsyar itu maksud perkataan mahsyar itu ialah tempat berhimpun. Semua orang akan berhimpun di situ. Kata hadis itu summa yattali'u alaihim rabbul alamin fayaqul ala yattabi'u kullu insanin ma kanu ya'budun. Kemudian daripada sudah berhimpun semua orang di padang mahsyar itu, maka zahirlah atas mereka itu Tuhan yang memiliki sekalian alam. Bila semua orang dah ada di mahsyar, Tuhan akan zahir di situ, Tuhan akan muncul di situ. Maka berfirman Allah, mengapa tidak menurut tiap-tiap orang akan barang yang telah ada disembah mereka itu. Tuhan bila timbul saja di situ, Tuhan tanya, Tuhan kata ni ada ramai-ramai ni, dulu masa atas dunia hampa sembah apa, pergi ikut yang tu. Atas dunia dulu siapa sembah batu, pergi ikut batu tu. Atas dunia dulu siapa sembah kubur, pergi ikut kubur tu. Atas dunia dulu siapa sembah kayu, pergi ikut kayu tu. Tuhan masa tu dia jual mahal. Tuhan masa tu dia jual mahal. Masa tu Tuhan kira dia nak perisi. Dia nak perisi hak mana yang sembah aku saja hari ni aku nak jaga. Pasal mereka kata aku Tuhan mereka. Yang mana atas dunia dulu duk buat cakap sombong, yang mana atas dunia dulu duk buat bercakap macam-macam dekat aku, yang mana di atas dunia dulu duk berasa ada benda lain lebih besar pada aku, yang mana atas dunia dulu duk kata ada satu kuasa lain lebih dia takut daripada aku, pergi ikut semua ni semua. Tinggal hak mana betul-betul sembah aku aja di sini. Tuhan kata macam tu. Yang ni hendaklah tiap-tiap manusia turut pada hari ini akan ia sembah pada masa di atas dunia. Tuhan kata hari ni pi ikut hak masing-masing sembah apa pi. Tuhan kata aku tak mau tengok muka orang yang di atas dunia dulu tak sembah aku. Sambung hadis tu dia kata fayumathilu li sahibis salib salibah wa li sahibit tasawir tasawirah wa li sahibin nar narah fayattabi'una ma kanu ya'budun wa yabqal muslimun. Maka dirupakan dan dijadikan rupa bagi orang yang mempunyai salib itu akan salibnya. Pada masa tu Tuhan bagi nampak salib yang orang Kristian duk sembah dia. Bagi nampak salib yang mereka duk sembah bagi ada datang tu. Yakni siapa-siapa yang sembah salib, iaitu kayu palang yang diiktikadkan menjadi tempat kena sula Nabi Isa, maka dirupakan oleh Tuhan akan salib itu. Dan bagi orang yang mempunyai gambar akan gambar, yakni siapa yang sembah patung seperti berhala dan patung dan seumpamanya, dibuatkan Tuhan demikian itu pada hari kiamat itu. Tuhan buat salib, Tuhan kata siapa duk sembah salib ni pi duk satu kumpulan. Tuhan ambil tasawir, ambil gambar. Ada orang atas dunia sembah gambar, dia lokeh gambar buat misal bertaring turun panjang apa-apa, semua dia duk pergi sembah, duk pergi bubuh kuih pau merah dari tangtu dan sebagainya. Tuhan kata hang pi ikut misal panjang makan kuih pau merah ni, hang pi ikut, jangan duk tunggu kat aku. Tuhan kata aku tak kebulak nak tengok muka hangpa. Tuhan buat pula batu apa hak di atas dunia dulu yang mereka duk sembah batu, Tuhan kata pi ikut batu ni. Tuhan kira nak perisi. Tuhan tak mau simpan ni orang-orang yang macam ni semua. Tuhan tak mau simpan sebab hari kiamat dia panggil yaumul jaza. Hari Tuhan nak balas. Tuhan nak balas nikmat syurga kepada orang yang sembah dia. Orang yang tak sembah dia tak ada balasan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mempunyai api akan apinya. Tuhan buat api yang mereka sembah tu dia api yang hampa duk kata Tuhan hampa dulu pi ikut dia.
yakni siapa-siapa yang sembah api di dalam dunia, maka dirupakan dan dijadikan Allah api seperti api yang disembah di dalam dunia itu. Kemudian menurut sekalian yang tersebut itu akan yang disembahnya. Tuhan halak, hak salib pi salib, hak gambar pi gambar, hak batu pi batu, hak api pi api, semua pi. Tuhan kata, yakni yang menyembah salib menurut dia akan salibnya, yang sembah berhala patung turut dia akan berhala dan patungnya, yang sembah api turut dia akan api yang disembahnya. Dan tinggallah orang Islam kosong daripada orang ikutan pada masa itu. Pakai pi habis, hak mana tinggal ni? Hak ni hak sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh nampak dah macam mana proses ni berjalan di padang mahsyar. Nampak dah macam mana Allah buat proses ni masa di mahsyar itu. Allah nak membezakan antara orang yang betul beriman dengan dia dengan orang yang duk cari pasal masa di atas dunia. Tuhan akan buat macam tu. Sambung hadis tu, dia kata fayattali'u alaihim rabbul alamin fayaqul ala tattabi'una an-nas fayaqulun na'udzu billahi mink na'udzu billahi mink Allahu rabbuna wa hadza makanuna hatta nara rabbana. Maksudnya maka keluar atas mereka itu Tuhan yang memiliki sekalian alam, yakni zahir dan tajalli dan terbuka daripada sekalian dinding yang menjadikan nampak akan Tuhan. Lepas dah semua pi semua, Tuhan mai balik lagi sekali. Maka jadi dilihat oleh orang Islam akan Tuhannya. Maka orang hak tinggal ni, hak tak sembah salib, hak tak sembah batu, hak tak sembah gambar, hak tak sembah api ni, nampak Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan pun berfirman, kata dia, kenapa tidak menurut sekalian kamu akan orang-orang itu? Hak tinggal ni pun Tuhan provok lagi. Tuhan kata, hampa tunggu apa? Awak tak pergi ikut puak hak sembah salib tu? Awak tak pergi ikut orang hak duk sembah batu ni? Apa pasal tak pergi ikut orang yang sembah gambar ni? Pasal apa tak pergi join dengan orang yang sembah api ni? Apa duk tunggu sini, tunggu apa? Tuhan tanya macam tu. Yakni mengapa tidak menurut orang-orang yang menurut salib, berhala dan api itu? Tuhan tanya lagi hak tinggal ni. Maka jawab mereka itu, berlindung kami dengan Allah daripada menyengutukan engkau. Jawab orang-orang Islam mukmin yang beriman kepada Allah ni, na'udzubillahi mink, kami minta berlindung dengan Allah daripadamu ya Allah. Berlindung kami dengan Allah daripada menyengutukan engkau. Yakni kiranya Tuhan lindungkan kami daripada turut lain daripada Tuhan Rabbul Alamin. Mintalah selamat kami. Bermula Allah itu Tuhan kami, maka ialah yang kami turut. Adapun orang-orang itu, iaitu apa yang diturutnya, dikatakannya itulah Tuhan mereka. Jawab hak tinggal ni, engkaulah Tuhan kami. Kami tak pergi mana dah, kami ikut engkau ya Allah. Selama ni pun kami hidup atas dunia, kami tak pernah teringat nak pergi sembah salib. Selama ni pun kami hidup atas dunia, tak pernah terlintas dalam hati nak pergi sembah batu, nak pergi sembah gambar, nak pergi sujud dekat kubur apa. Kami tak pernah ingat benda macam ni semua. Bagi kami engkaulah Tuhan kami. Kami tak pergi mana dah lepas pada ni. Ini tempat kami, kata mereka. Yakni tak mau kami berubah daripada tempat berdiri kami ni, sehingga kami lihat akan Tuhan kami sebagai yang kami iktikadkan di dalam dunia. Jawab orang-orang ni semua di padang mahsyar ni, dan kami ikut turut akan dia. Sambung hadis tu, dia kata, wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum summa yatawara summa yattali'u fayaqul ala tattabi'una an-nas fayaqulun na'udzu billahi mink na'udzu billahi mink Allahu rabbuna wa hadha makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum. Dan Nabi SAW menyuruh dia akan sekalian sahabat yang mendengar hadis ini biar beriktikad baik kepada Allah. Nabi bila cerita hadis ni, apa nak jadi di mahsyar esok, Nabi pesan dekat sahabat ada di depan ni. Nabi kata, hampa dengar baik-baik apa yang aku kata ni. Di mahsyar esok, hampa jangan duk buat kelam kabut. Hampa dengar baik-baik apa yang aku kata ni. Daripada atas dunia ni, Tuhan kita Allah aja. Tak mau bercakap dah pasal Tuhan lain. Tuhan kita Allah aja. Allah kata apa, hak tu yang kita buat. Sami'na wa ata'na.
Kita semua dengar, kita taat apa yang Tuhan kata. Dengar apa yang aku kata. Nabi kata supaya di mahsyar esok kita tak jadi macam orang-orang yang disebut ni. Kata dia di dalam dunia, jangan sekutu kamu, jangan bantah kamu akan segala suruhan Tuhan. Dan ditetapkannya hati sekalian sahabatnya. Nabi SAW bagi sahabat semua yakin tentang benda ni. Tuan-tuan, jangan buat pasal tuan-tuan. Atas dunia ni berapa banyak benda syirik orang duk buat. Atas dunia ni ada buat benda syirik berapa banyak. Kan? Haduk pakai tali di pinggang, bukan pakai tali pinggang, pakai tali pinggang. Berapa ramai duk ada lah ni. Silat hari bulan main masjid malam ni pun ada. Boh juga satu tali pintai, boh duit seduit gantung tu. Tu untuk apa tu? Untuk apa? Ada kata tak ada apa saja pakai. Saja pakai buat apa? Dia tak akan pakai kalau dia tak ada satu kepercayaan. Pakai tu pasal ada percaya lah. Tengok satu hari kita pergi di rumah dia, dia tak pakai baju, dia duduk pakai kain pelekat je. Tengok ada satu tali di pinggang. Perhati tengok ada duit sedikit pula duk gantung di tali tu. Kita kata, haji, tali apa haji? Dandan angkat kain tutup. Dandan angkat kain tutup. Ni saja ni. Saja apa? Saja ada kan nak pergi buat benda saja. Buat tu pasal apa? Pasal syirik. Pasal syirik. Dia ada percaya. Dia percaya aku pakai di tali ni, aku pakai tangkai ni, dulu tu alim mana kat jampi tangkai ni bagi aku pakai. Kerana aku duk pakai tangkai ni lah, aku tak pernah jadi apa. Dia ada percaya macam tu. Dia syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mahsyar esok tali tu duduk mai depan dia begitu. Dia kena ikut tali tu. Hang percaya tali ni lindung hang daripada malapetaka. Hang tak percaya Allah yang lindung hang. Hang percaya kata tali ni boleh lindung hang daripada kena malapetaka. Hang pergi ikut tali. Tuan-tuan, berapa banyak orang macam tu? Berapa banyak hak pergi duk bayang hajat, duk bayang niat, pergi duk apa sembelih kambing, sembelih ayam kerana satu-satu sebab yang tertentu. Depa kata tang ni ada kubur ni, dia ni dulu mufti zaman bila dululah apalah semua, pergi duk potong kambing di kubur tu. Nak bayang niat konon-kononnya. Tuan-tuan, nak jawab apa depan Tuhan esok ni? Nak jawab apa depan Tuhan dengan amalan-amalan yang khurafat yang kita duk buat macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi, jangan takut dan jangan goncang dalam hati kamu akan perbuatan menyuruh turun orang yang menurut yang disembah itu. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, di mahsyar ni bila Tuhan mai provok macam tu, Tuhan kata apa, duk tunggu apa lagi tak ni? Apa pasal tak pergi ikut orang yang sembah salib? Apa pasal tak pergi ikut orang yang sembah batu? Apa pasal tak pergi ikut orang yang sembah api? Apa duk tunggu apa lagi tak ni? Nabi kata bila Tuhan kata macam tu, jangan goncang hati, tetap hati kita. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Pasal tu kita tak pergi ikut ni semua. Nabi pesan dekat sahabat macam tu. Maka iaitu suruh sebagai melihat i'tiqad kamu dan pegangan kamu kepada Tuhan. Dia kata Tuhan suruh pergi ikut orang yang sembah salib tu, suruh tu nak test tengok hampa ni macam mana. Tuhan suruh tu nak geretak, nak tengok kuat tak kuat i'tiqad hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adakah tetap ataupun bergoncang kamu, maka tetapkanlah hati kamu. Nabi pesan macam tu. Tuan-tuan, ni kira dah lanjut dah ni. Ni dah kira kita dah di mahsyar dah. Masa Dajjal mai esok pun macam tu. Dajjal mai, Allah bagi dekat dia. Allah bagi dekat dia kuasa dengan tujuan nak test manusia. Dajjal kata dekat air laut kering tuan-tuan. Masa tu nak tengok berapa orang nanti kata Allah yang ni yang kita duk sembah selama ni pakai ikut menurut. Dajjal esok ni sebelum nak jadi kiamat tu, Dajjal nanti mai dulu. Dajjal mai macam ni punya style lah. Dajjal mai ni Allah bagi dekat dia kuasa. Allah bagi dekat dia kuasa dengan tujuan nak test ni hak duk ada di depan ni, nak test. Dia kata ana rabbukum, aku Tuhan hamba. Dia ni kata dah Tuhan aku Allah. Dia ambil kau ni, dia bubuh dalam satu tempat seksa.
Hang tak mengaku kata aku Tuhan, aku seksa hang. Lah ni hang abang main. Betul tak betul aku Tuhan? Nak tengok tahan ke tak tahan kawan yang kena ni. Nabi kata apa? Tempat yang dikatakan neraka oleh Dajjal itu, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahan dengan kena tu, dia akan dapat syurga Tuhan. Macam tu punya ujian pun manusia bahagi dua. Manusia bahagi dua dah. Tak kiamat lagi, manusia dah bahagi dua dah. Dah kiamat dah apa semua, di mahsyar esok Tuhan saja geretak sekali lagi. Hang tunggu apa? Apa pasal tak pergi ikut orang yang sembah salib? Tanya macam tu, Nabi kata tetap hati hampa, jangan bergoncang, sebab Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nabi pesan, dia kata jangan turut lain daripada Tuhan dan jangan sembah lain daripada Dia dari dalam dunia ini. Kemudian daripada telah sudah Tuhan menyuruh turut seperti orang-orang kafir itu, dan orang-orang muslimin tak mau menurutnya, maka tersembunyi, yakni lenyaplah, tiada nampak Tuhan itu kepada semua orang Islam. Kemudian zahir lagi ia. Lepas Tuhan mai kata lagu tu, tak ada pula, Tuhan menghilang. Sah ada balik, dan terbuka segala dinding antara orang-orang dengan Tuhannya. Bila sudah nampak kepada orang Islam akan Tuhan sekali lagi, maka Tuhan berfirman, mengapa tidak menurut sekalian kamu akan orang yang menurut orang yang disembah itu selain daripada Allah? Mai lagi sekali kata macam tu. Nak test ni, betul-betul tahan ke depan ni? Nak tuan-tuan, kita pun kadang-kadang bukan sekali kena test, kena sekali, kena lagi sekali, kena lagi sekali, tengok boleh tahan, boleh tahan, boleh tahan ke tak boleh tahan. Ada orang nak kena mula kalau ada orang kena sekali tahan, dua kali tak boleh tahan, ada dua tiga kali kena pun duk tahan juga. Manusia macam-macam peringkat, macam-macam tahap dia. Maka Allah Subhanahu wa taala buat ujian yang bertubi-tubi macam tu. Daripada salib dan berhala dan api itu, kenapa tak pergi pun? Maka jawab mereka itu, berlindung kami dengan Allah daripada menyengutukan engkau. Berlindung kami dengan Allah daripada menyengutukan engkau dengan segala yang disembah oleh segala kafir itu. Bermula Allah Tuhan kami, tiada suatu yang seumpama Allah, dan inilah tempat kami, tiada mau kami berubah daripada tempat ni sehingga melihat kami akan Tuhan kami. Dan kata turut akan Dia, dan kami akan turut akan Dia. Padahal Nabi SAW pada masa memperkatakan hadis ini menyuruh akan sahabat-sahabat jangan sekutukan Tuhannya, dan biar tetap hati, jangan goncang sekali-kali. Nabi pesan dah pesan lagi, pesan dah pesan lagi. Nabi kata tetap hati, kita apa jadi pun Allah Tuhan kita. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah kena darah. Apa dia kata? Allahu Ahad. Awak mailah batu besar mana pun buah atas dada, Allahu Ahad. Antambat tangan, buh di kuda, suruh kuda lari. Buat lari Bilal di atas batu-batu tajam, atas padang pasir ni, terkoyak kulit belakang dia. Berhenti aja, tanya Bilal, hang nak kata apa lah ni? Allahu Ahad. Bolehkah kita nak pergi tangga tu? Kita tak kena uji. Kita jangan condemn orang yang kena uji. Kita tak kena lagi. Kebanyakan kita hari ni tak pernah kena uji, tapi suka condemn orang yang kena uji. Kita tak kena lagi. Kita tak tahu kita boleh tahan ke tak boleh tahan kalau kita kena. Kita tak tahu.